Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Nur Atika binti Abdul Wahab Syari dari SPP Integrasi Living dalam program Mission Possible PPD Pintar Selatan SPM 2022. Okey, untuk hari ini cikgu akan kongsikan kepada anak-anak calon SPM semua panduan menjawab soalan pemahaman SPM Kertas 2 bagi soalan yang ke-6, petikan umum. Jadi di sini cikgu harap anak-anak bersedia untuk menerima satu ilmu yang baharu untuk cikgu kongsikan bersama kamu semua. Kita teruskan untuk soalan yang ke-6 ini, pelajar biasanya akan diberikan 2 bahan atau 3 bahan. Jadi jangan terkejut sekiranya soalan itu keluar sampai 3 bahan. Itu bukan soalan yang silap ya. Itu memang soalan sebenar. Maknanya boleh keluar 2 ataupun 3 bahan kebiasaannya. Okey, bahan tersebut juga boleh dalam pelbagai bentuk. Jadi mungkin akan keluar dari segi berita, rencana, jadual, poster, artikel dan sebagainya. Okey, dan juga boleh dalam pelbagai sumber. Maknanya sumber tersebut seperti majalah, internet, akhbar dan lain-lain. Okey, jelas itu. Cikgu harap kamu masih dapat menerima. Seterusnya, pelajar akan diuji dengan 3 atau 4 soalan. Maknanya tidak tetaplah soalan di sini. Jadi tak perlu juga terkejut untuk soalan yang dikeluarkan. Keluar 4 soalan, jawab macam biasa. Keluar 3 soalan pun, kamu mesti jawab macam biasa. Okey, sekiranya keluar 4 soalan, biasanya soalan yang pertama dia akan keluar tentang maksud kata atau frasa. Okey, soalan yang kedua, banding beza maklumat daripada bahan satu dan juga bahan yang kedua. Untuk soalan yang ketiga iaitu kebat pemikiran kritis. Yang keempat ialah soalan kebat penyelesaian masalah. Jadi kita akan pergi satu persatu untuk setiap soalan ini. Okey, ini contoh soalan. Jadinya di sini cikgu akan keluarkan contoh soalan yang mempunyai hanya 2 bahan saja. Kita tengok untuk bahan satu terlebih dahulu. Tapi sebelum kita tengok bahan itu, apa yang penting di sini, pelajar mesti membaca arahan soalan terlebih dahulu. Mari kita baca bersama. Baca bahan 1 dan bahan 2 yang diberikan dengan teliti. Kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri. Okey, baca di sini daripada baris yang pertama, ayat yang pertama sehinggalah ayat yang terakhir. Kita baca ayat yang pertama di sini. Kemurungan yang didiagnosis secara klinikal bukanlah perasaan sedih yang biasa. Seterusnya awak baca sampai habis, dipetik dan diubah sesuai daripada gejala kemurungan, kesedihan biasa atau penyakit oleh Firdaus Abdul Ghani. Jadi di sini awak dah baca semua, kita tengok pula bahan kedua. Okey, bahan kedua, kenal pasti tanda-tanda awal kemurungan. Yang pertama di situ, sentiasa kelihatan sedih dan murung. Yang kedua, hilang minat terhadap aktiviti yang biasa dilakukan. Dan yang ketiga di situ ialah gangguan tidur. Jadi jelas antara kedua-dua bahan ini menunjukkan berkaitan dengan isu kemurungan. Okay, jadi pelajar tidak boleh lari daripada skop kemurungan. Okay, kita teruskan dengan soalan yang pertama. Okay, soalan yang pertama di sini ialah berdasarkan bahan 1, berikan maksud memandang enteng. Okey, di sini untuk soalan 1 ini membawa kepada 2 markah sahaja. Jadi apa yang kamu perlu tengok di sini ialah perkataan yang telah dicondongkan dalam soalan tersebut. Jadi perkataan yang dicondongkan itulah yang pelajar perlu tukar dengan betul. Apa tipsnya ialah mesti mencari sinonim kepada perkataan tersebut. Jawapan tersebut mestilah pendek, tidak perlu ada huraian dan juga tidak payah meletakkan definisi. Contohnya katalah kamu tahu melalui Kamus Dewan edisi keempat, tak perlu macam tu. Jadi tulis sahaja jawapan yang pendek dan tepat lah. Seterusnya ayat mesti dramatis, tidak boleh dalam bentuk point. Jadi kat sini juga apa beza 2 markah dan 1 markah di situ, sekiranya pelajar hanya menukarkan satu perkataan sahaja.
Contohnya dia kekalkan perkataan memandang, perkataan enteng sahaja yang ditukarkan. Jadi di sini kamu akan hanya mendapat 1 markah. Okay, sekiranya perkataan yang ditukarkan dengan betul lah. Kalau yang ditukarkan satu perkataan itu salah, nanti ada markah langsung lah. Okay, jelas di situ untuk soalan yang pertama. Kita teruskan dengan soalan yang kedua. Okay, berdasarkan semua bahan, apakah tanda-tanda awal kemurungan? Untuk soalan yang kedua ini membawa kepada 3 markah. Jadi macam mana cara untuk menjawab soalan ini? Mesti jawab ikut kehendak soalan. Okay, kehendak soalan di sini ialah tanda-tanda awal kemurungan. Jadi kamu mesti membanding beza maklumat daripada bahan 1 dan juga bahan 2. Maknanya banding beza antara kedua-dua bahan. Mestilah menyentuh dua-dua bahan ini dengan tepat. Okay, seterusnya mestilah ditulis dalam bentuk ayat yang gramatis dan juga bukan dalam bentuk poin. Mungkin subjek lain boleh tulis dalam bentuk poin saja, tapi untuk bahasa Melayu memang tidak boleh. Kamu mesti menulis dalam bentuk ayat yang lengkap. Cikgu ulang, ayat yang lengkap dan gramatis. Okey, cara nak tulisnya, ambil sebahagian daripada soalan untuk dijadikan kepala ayat jawapan tersebut. Okey, ini kita cari jawapan dalam bahan 1. Kita cari jawapan sebab dia tadi soalannya tanya berkaitan dengan tanda-tanda awal kemurungan. Jadi cikgu dah warnakan di sini untuk bahan 1 dengan warna kuning yang jelas kamu boleh lihat. Yang pertama iaitu perasaan sedih sepanjang hari. Yang kedua, perasaan tidak bersemangat. Dan yang ketiga, tidak berminat melakukan aktiviti yang disukai. Yang keempat, kesukaran untuk tidur. Dan yang terakhir, akan berasa letih dan kurang selesa. Jadi di situ ada 5 tanda-tanda awal kemurungan. Seterusnya untuk bahan yang kedua, sudah jelas, sudah terang lagi berseluar ada di situ yang tak cikgu telah tandakan dengan tanda right di situ. Yang pertama, sentiasa kelihatan sedih dan murung. Yang kedua, hilang minat terhadap aktiviti yang biasa dilakukan. Dan yang terakhir ialah gangguan tidur. Jadi di sini kamu kena banding beza, letakkan dua-dua maklumat dalam soalan yang telah diminta tadi. Okey, jelas di situ. Kita teruskan dengan soalan yang ketiga. Okay, soalan yang ketiga di sini cikgu bacakan. Kesedaran tentang penyakit kemurungan dalam kalangan masyarakat di negara kita masih lagi rendah. Pada pendapat anda, apakah kaedah-kaedah yang dapat dilakukan oleh pihak kerajaan untuk memastikan masyarakat di negara kita memiliki kesedaran tentang penyakit kemurungan? Jadi soalan minta di sini peranan pihak kerajaan. Okay, apa yang dia nak, kaedah-kaedah yang dilakukan oleh pihak kerajaan. Soalan ini membawa kepada 3 markah. Jadi cara nak jawab macam mana untuk soalan yang ketiga ini? Okey, jawapan mestilah menggunakan idea pelajar. Okey, yang ni tiada dalam bahan. Jadi kalau kamu cari pun sampai ke kiamat memang mungkin tidak akan jumpalah dengan jawapan. Mesti menggunakan idea pelajar itu sendiri. Okey, seterusnya jawapan pula mesti relevan dengan bahan. Maksud relevan dengan bahan di sini, contohnya sebab soalan yang cikgu nyatakan dalam tadi itu ialah berkaitan dengan aspek kemurungan. Jadi tidak bolehlah pelajar memberi jawapan berkaitan dengan cara-cara mendaki bukit ataupun terjadi buli dan sebagainya. Okey, ayat mestilah gramatis. Okay, seterusnya mesti mengambil sebahagian daripada soalan untuk dijadikan kepala kepada ayat jawapan tersebut. Ini sangat pentinglah untuk mendapatkan markah bahasa di situ. Okey, untuk menghuraikan pada jawapan kamu mesti menggunakan teknik yang cikgu perkenalkan di sini iaitu teknik pitisan. Apa itu pitisan? Okey, P itu untuk pihak mana yang terlibat. T itu ialah tindakan pihak tersebut lakukan dan juga alasan kepada tindakan yang telah kamu lakukan. Okey, cadangan jawapan pula untuk soalan ini ialah kita cadangkan
3 isi. Okey, 3 isi yang boleh kamu berikan di sini. Okey, walaupun mungkin ada cikgu kamu bagi tahu kata ada 2 isi, tapi untuk langkah yang selamat, cikgu sarankan di sini ialah letakkan terus 3 isi. Jadi mungkin ada isi yang kedua kamu tidak diterima, kita ada isi tambahan yang boleh dipertimbangkan lagi untuk kamu layak mendapat markah penuh. Okey, kita teruskan dengan jawapan. Contoh jawapan untuk soalan yang ketiga ini. Macam mana nak gunakan teknik tipisan tadi. Okey, cikgu bacakan dalam kotak merah ini. Pada pendapat saya, kaedah-kaedah yang dapat dilakukan oleh pihak kerajaan untuk memastikan masyarakat di negara kita memiliki kesedaran tentang penyakit kemurungan adalah dengan cara pihak kerajaan menggunakan media massa untuk membuat penerangan tentang kemurungan kepada masyarakat. Yang kedua, selain itu, pihak kerajaan memastikan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM mengadakan program kesedaran tentang kemurungan di setiap daerah dalam Malaysia. Akhir sekali, pihak kerajaan mengadakan ceramah tentang kemurungan. Okay, jadi jelas kat situ yang telah cikgu warnakan dengan warna hijau itu peranan pihak kerajaan. Jadi mesti kamu terangkan dan jelaskan peranan tersebut. Okay, di situ cikgu telah letakkan juga anak panah yang menunjukkan 3 isi. Okay, 3 isi dalam jawapan tersebut. Iaitu isi pertama, media massa membuat penerangan. Isi yang kedua, pihak kerajaan melalui Kementerian Kesihatan Malaysia mengadakan program kesedaran. Okay, yang ketiga, melalui ceramah tentang kemurungan. Okay, jadi cikgu harap kamu jelas tentang jawapan yang telah cikgu tunjukkan di sini. Okay, kita teruskan lagi dengan soalan yang keempat, iaitu soalan yang terakhir bagi soalan yang keenam ini. Okay, soalan yang keempat berbunyi seperti berikut. Mari kita baca bersama-sama. Seorang daripada rakan sekolah anda berhadapan dengan masalah kemurungan. Okay, masalah ini telah menjejaskan aktiviti harian dan prestasi rakan anda sebagai seorang murid sekolah. Jadi sebagai seorang rakan yang prihatin dan bertanggungjawab, nyatakan tindakan-tindakan yang dapat anda lakukan untuk meringankan masalah yang dihadapi oleh rakan anda. Jadi untuk soalan yang keempat ini membawa kepada 4 markah. Jadi macam mana cara untuk kita mendapat 4 markah tersebut? Untuk soalan keempat ini mesti menggunakan idea pelajar sendiri. Jadi kamu mesti berfikir sedikitlah. Okay, berfikir untuk soalan keempat ini. Sebab jawapannya tiada dalam bahan. Cuma kamu mesti jawapannya relevan dengan bahan yang telah diberikan, dan juga ayat mestilah gramatis dan lengkap. Ayat yang lengkap lah. Okey, untuk sini dia kata gunakan perkataan saya. Kenapa cikgu kata mesti menggunakan perkataan saya itu? Sebab dia minta tindakan yang dapat anda lakukan. Anda itu siapa? Anda itu ialah saya lah, sebab awak yang menjawab soalan tersebut. Okey, kamu juga boleh menggunakan teknik budak S. Okey, apa itu teknik budak S? Okey, teknik budak S mari kita tengok, maknanya setiap perkataan tu kamu boleh gunakan untuk menyatakan alasan kepada huraian yang kamu akan berikan. Iaitu B itu untuk bagi, U itu untuk, D demi, A agar, K itu kerana, S itu ialah supaya. Itu teknik budak S yang cara nak gunakan kita tengok slide seterusnya. Sebentar lagi cikgu akan tunjukkan. Okey, untuk soalan yang keempat ini juga cikgu cadangkan kamu memberikan 4 isi. Okey, biasakan diri kamu fikir dan cuba letakkan 4 isi juga untuk menjawab soalan ini. Macam biasa yang cikgu katakan, sebagai langkah selamat. Okey, sebagai langkah selamat supaya kamu ada isi tambahan sekiranya isi yang sebelum ini yang kamu berikan itu tidak sesuai, okey, kurang tepat. Okay, jadi kamu ada isi tambahan lah. Sebab tu cikgu galakkan kamu bagi 4 isi di sini untuk soalan ini. Okay, kita tengok
cadangan jawapan di sini, cara nak menggunakan teknik budak S itu macam mana. Okay, kita tengok di sini. Cikgu bacakan yang dalam kotak merah tersebut ya. Iaitu sebagai seorang rakan yang prihatin dan bertanggungjawab, tindakan-tindakan yang dapat saya lakukan untuk meringankan masalah yang dihadapi oleh rakan saya adalah membantu mereka mendapatkan rawatan daripada doktor. Itu yang pertama. Yang kedua, selain itu, saya akan menjadi pendengar yang baik terhadap masalah mereka supaya rakan saya dapat bertenang. Okey, seterusnya saya akan memberikan sokongan. Bagi sokongan dan semangat supaya rakan saya sentiasa rasa dihargai. Okey, seterusnya akhir sekali, saya akan bertanya khabar dan mengambil berat terhadap diri mereka agar mereka berasa tidak keseorangan. Okay, jadi jelas kat sini kamu tengok yang dalam kotak purple, di situ cikgu nyatakan itu ialah penanda wacana untuk nampak ayat kamu cantik dan tersusun dan gramatis lah. Okey, seterusnya yang cikgu warnakan dengan warna kuning di situ yang sangat-sangat perlu ditekankan oleh calon ialah subjek predikat dalam ayat. Okey, subjek dalam ayat itu saya di sini, iaitu tindakan yang anda lakukan itu gantikan dengan saya tadi kan. Jadi saya ini tak boleh tinggal, mesti diletakkan dengan jelas di setiap isi yang kamu tulis tersebut. Okey, di sini yang cikgu warnakan dengan warna biru itu pula ialah teknik budak S tadilah. Cikgu gunakan di sini ialah untuk supaya dan juga agar. Tak perlulah nak gunakan sampai semua budak S itu. Gunakan yang mana sesuai dengan ayat kamu untuk kamu gabungkan supaya menjadi ayat yang gramatis. Okey, cikgu rasa kita dah sampai ke penghujungnya. Cikgu harap kamu jelas dengan penerangan yang cikgu berikan dari soalan pertama sehingga soalan yang keempat untuk menjawab soalan pemahaman petikan umum ini. Okey. Semoga anak-anak calon SPM mendapat keputusan yang cemerlang. Sekian. Terima kasih.